nak buat bisnes, dia tak nak share dia punya aktiviti bisnes dia. Aktiviti bisnes kat sini bermaksud dia buat postage, ambil stok, dia ada aktiviti-aktiviti bisnes dia. Dia tengah balut parcel apa semua, dia restock parcel, dia pergi pejabat pos, semua dia tak pernah tunjukkan, dia tak pernah showcase semua aktiviti dia. Sebenarnya dia tengah buat sales tapi dia tak pernah nak inform orang. So kalau you all nak tahu, nadi kepada bisnes adalah marketing. Okay, nadi kepada bisnes adalah marketing. Bila you tak buat marketing, marketingnya buat orang nampak. Bila you tak buat orang nampak, so macam mana orang nak tahu bisnes you tu jalan? Macam mana orang nak yakin dengan you? Betul ke dia ni buat bisnes? Betul ke ni dia tengah buat sales kan, contoh. Ataupun just saja-saja je. Kita ni ada few jenis manusia tau. Yang pertama adalah orang those who watch. Dia tengok je sampai kesudah, dia tengok je, dia tak buat apa-apa tau. And those who wait things happen. Maksudnya dia tunggu je, dia tunggulah, dia tak nak start, dia tak nak buat apa-apa, dia just tunggu je. Dia tunggu untuk tengok ada something. Contohnya kawan dia dah start dulu, dia tengok je. Lepas tu kawan dia dah dapat something pun dia tengok je macam tu. Dia orang yang tak ada action tau. And the last one adalah orang those who take action. Those who take action ni dia akan dapat benefits. Maksudnya ada orang yang just tengok je, ada orang just tunggu je, those who wait, and ada orang yang terus take action. So kita nak jadi orang yang take action, tak nak lambat-lambat, nanti akan tertinggal bas, betul tak? Orang lain dah ke bulan, kita masih lagi tak tahu nak ke mana. Sebenarnya dalam bisnes ni tak ada istilah rugi. Tak ada yang namanya kita cakap rugilah buat bisnes tu, rugilah join orang ni. No, sebenarnya dalam bisnes tu, kalau bisnes tu tak menjadi sekalipun, it's either you earn or you learn. So maksudnya tak ada yang namanya rugi. Kalau you buat dan you dapat, maksudnya you earn lah, you earn something, untung ke kan. Tapi kalau bisnes tu tak menjadi, bermaksud you tengah learn. You are learning. And business is a learning process. Tak semua yang kita buat tu menjadi, tak semua yang kita buat tu meletup-letup kan. So dalam business, sama ada kita earn ataupun kita learn. So jangan give up dengan apa pun masalah yang berlaku. Just keep moving forward. Try. Buat je lagi sampai jadi. Bisnes itu dia akan terhasil bila adanya masalah. Bisnes akan terhasil bila kita solve masalah tu. So, you all akan tengoklah zaman ekonomi macam ni akan ada bisnes yang naik, yang grow and yang akan jadi besar, dan ada juga bisnes-bisnes yang asalnya besar, dia akan jatuh. Kalau dia tak reti nak adapt, kalau dia tak reti nak solve problem ni, and dia tak reti macam mana nak grab customer. And benda tu, orang bisnes yang dah memang bisnes sekarang, dia dah kena start to cari solution macam mana dia nak sustainkan dia punya bisnes. Mungkin kita punya public baru sahaja nak aware and then baru sahaja nak bersedia dengan masalah COVID-19 sekarang kan. Kita tengah ada isu wabak coronavirus. So what happened is, mungkin ramai yang tak pasti ataupun dia tak berapa nak tahu efek dia. But actually when this happens, dia banyak efek sebenarnya. Efek dari segi kesihatan tu yes number one lah. So apa yang terjadi, mula-mula first wave tu dia hit kita sebagai seller, sebagai peniaga tau. Waktu ni orang-orang biasa belum terasa lagi dia punya efek. Dulu a few months ago, orang-orang biasa dia tak terasa tau impact coronavirus. Dia tak terasa. Tapi kita sebagai seller, tak kisahlah kecil ataupun seller-seller besar ni, orang-orang bisnes, dia dah start terasa tau.
kita dah start rasa benda tu masalah yang besar. Orang-orang kita ni sepatutnya kena ada impian yang cukup besar untuk berjaya. So formula yang Farah amalkan adalah mesti first is mentor, which is kita perlu ada guru. Kita perlu berguru. Contoh you dah ada leader you yang sangat bagus ni, which is very good. Sebab dia sentiasa akan tegur you. Contoh, kenapa ni nampak dah hilang fokus kan? Kita perlukan orang-orang macam tu ada dalam hidup kita untuk memperbetulkan kita dan tarik kita just in case kita hilang fokus. Dan yang kedua, mentor ni penting juga. Kita suka dengan sukses orang lain, kita belajar dengan orang lain, kita anggap siapa sahaja yang lebih berjaya daripada kita itu sebagai guru kita. Sebab kalau kita tak suka dengan dia, kita ada benda-benda tak best dalam hati kita, benda tu pun akan jadi block juga. Jadi block kepada kita punya sukses dan rezeki kita. Kita perlu ada target. Dalam hidup ni perlu ada target. Besarkan kita punya target tu. Contohnya macam mana, mungkin bulan ni nak buat 10k. Belajar macam mana cara nak buat 10k. Okay, lepas tu nak buat 20k. And then macam mana nak touch 100k sebulan. Benda tu adalah proses. Dan dia tak boleh kita buat bisnes ni dah berada dalam comfort zone. Contohnya bulan lepas kita dah buat 10k, kita yakin bulan ni pasti kita boleh buat 10k juga. Dia tak semestinya macam tu. Sebab bisnes ni bukan magic. It requires effort. Bila ada effort, kan, buat live hari-hari, posting hari-hari, iklan hari-hari, kejutkan dropship hari-hari, bagi task dekat tim hari-hari, barulah akan keluar result dia tu. Dia tak akan jadi macam tu je. Okay? Ilmu you menentukan you punya income. So kat sini kalau you nak berjaya, always invest dengan ilmu. Knowledge tu very important. Important gila. Sebab apa? Mungkin sekarang pada level you agent, you hanya tahu nak buat sales, tapi you belum tahu lagi macam mana nak growkan team you. Bila you dah di level stockist, okay, you dah ada team, tapi team ramai meninggal. So you perlu belajar macam mana cara nak hidupkan team you. You di level master stockist, level leader, you kena tahu macam mana nak growkan team you, nak bagi dia orang hidup, bagi dia orang ada matlamat. Benda tu memerlukan kepada ilmu semua. And business is a process. Hari ni tak semestinya you dah boleh buat perfect kan. Mindset kita dah beza. So benda tu yang sebenarnya membezakan kita dengan orang lain. Mindset you penting untuk you betulkan. Okay? Dalam hidup ni kita ada yang buat what we call as inner drive. Inner drive itu adalah contohnya, kita ambil analogi macam ni. Okay, kita masuk kereta, semua orang boleh drive kan. Macam you cakap tadi, semua orang boleh bisnes. Tapi bila you masuk dalam kereta tu, you nak drive, apa attitude you waktu you nak drive tu? Macam tu lah juga bisnes. Attitude you waktu you nak drive, adakah you speed you laju? Adakah you very focus, ataupun you bila drive je nak melambai dengan jiran sebelah satu taman kan, lost focus. So apa sahaja gaya you waktu you drive tu, contohnya itulah sebenarnya macam mana you drive your own business. Macam I cakap lah, you adalah driver pada business you. So macam mana you drive, itulah menunjukkan macam mana you punya inner drive. Sebab orang yang inner drive dia sangat kuat, dia takkan nak slow-slow, dia nak speed, dia nak laju. Rupanya banyak benda yang sebenarnya boleh bantu kita dalam bisnes ni bila kita ada ilmu. So itu pentingnya kita buat bisnes dengan ilmu. Sebab kadang-kadang tu benda yang orang boleh capai dalam masa 10 tahun, kita boleh capai dalam masa 3 tahun je.
Sebab apa? Sebab kita belajar dengan orang-orang yang dah pun berjaya, dah pun ada proven success. So kita belajar apa ilmu dia. Daripada kita duk melanggar dinding kan. Kan sakit kalau langgar dinding lagi, lepas tu rugi lagi. Lepas tu belum campur dengan down lagi, gaduh dengan boyfriend lagi, semua ada kan. So benda-benda tu mengganggu emosi kita. Okay, bila kita buat business, leave your emotion at the front door. Jangan campur-campur dengan emosi ni. Emosi, kalau kita buat bisnes dengan beremosi, bisnes kita tu susah nak ke depan. Semua orang start daripada kecil sebenarnya. Bagus sebenarnya bila kita start daripada kecil. Sebab apa? Sebab bila kita buat bisnes daripada kecil ni, kita naik satu tangga ke satu tangga tau. So apa yang terjadi bila kita naik satu tangga ke satu tangga tu, kita dapat kenal cabaran, masalah di setiap level tu, supaya nanti bila kita dah pun besar, bisnes kita dah makin besar, dah makin grow, kita tahu nak tolong orang lain yang orang kata melalui jalan yang sama macam kita. So it's a good step lah sebenarnya kan. Sebab kita duduk rumah, main handphone, tapi still boleh run business. Itu adalah sangat-sangat amazing. Macam mana nak manage in between kita bekerja and then kita ada business. Dalam masa yang sama kita nak jaga anak juga. So how to manage? Sebab benda tu sangat-sangat important. Bila kita buat business ni, kita must be present all the time. Almost orang nampak kita kat mana-mana. Dalam semua medium orang nampak kita. Contohnya dekat IG, dekat FB, kat mana-mana saja orang kena always nampak kita. Sebab kita represent our brand, our business. So we must be present at all time. Maksudnya dia tak boleh tiba-tiba seminggu sendu tak ada posting, tiba-tiba orang kata dah tak ada iklan, tiba-tiba orang dah tak tahu kita ke mana, apa dah terjadi, apa semua kan. Padahal sebab kita busy, contohnya kan kita busy jaga anak ke, kita tak sihat ke apa ke, kita tak boleh macam tu sebab kita buat business online. So kita kena sentiasa ada. So sebenarnya kan, kalau keadaan sekarang, kalau kita nak membantu negara Malaysia, membantu ekonomi negara, sebenarnya adalah kita kena mulakan dengan support local product. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab kalau you all nak tahu, sebenarnya orang bisnes dan usahawan ni lah yang banyak contribute kepada pendapatan negara. Okey, bila bisnes kita maju, kita apa yang akan berlaku? Bila bisnes orang kita maju, kita akan dapat provide peluang pekerjaan kepada ramai orang-orang yang menganggur, orang-orang yang hilang pekerjaan, especially waktu COVID ni. So, itu adalah salah satu sebab penting kenapa kita perlu support bisnes orang kita, especially orang Islam. Adalah sangat bagus untuk kita support produk kita, produk lokal.